Didik TV KPM. Kita analisis dahululah, iaitu menganalisis menggunakan teknik Pukelang CJ. Jadi sebelum pelajar-pelajar ingin membuat rangka karangan, pelajar haruslah mengetahui teknik Pukelang CJ. Apakah teknik Pukelang CJ ini? Saya buat dalam bentuk lollipop tau, Aiman. Sedapnya. Jadi bila tengok macam ni, pelajar seronok tengok berwarna-warni. Lebih-lebih di sini kan dengan ada warna merah, biru, kuning, hijau semua kan. Jadi apakah itu Pukelang si? Pu ialah punca. Okey, punca bermaksud alasan, sebab ataupun faktor. Ke ada dua, kesan ataupun kekangan. Jadi apakah maksud kesan iaitu implikasi, impak ataupun akibat. Seterusnya kesan ini kata sama mana tersirat berdasarkan konteks soalan bermaksud kesan positif, kepentingan, manfaat, kebaikan, faedah dan juga kelebihan. Dan seterusnya kekangan. Kekangan ini apakah maksud kekangan? Halangan, cabaran, masalah dan juga rintangan. Okey, baik, Cikgu Linda dah terangkan ke. Lang apa? Lang ialah langkah. Langkah, apakah maksud langkah? Langkah iaitu inisiatif, kaedah, cara, usaha dan tindakan. Namun, okey, kata sama mana tersirat berdasarkan konteks soalan, iaitu langkah ini juga boleh membawa maksud persiapan, tanggungjawab, peranan, fungsi, tugas dan juga persediaan. Seterusnya, C ada dua, ciri dan contoh. Apakah maksud ciri? Ciri bermaksud kriteria ataupun sifat. Seterusnya, contoh. Apa maksud contoh? Contoh iaitu bermaksud tamsil ataupun misal. Dan akhir sekali, J, Pukelang si J. J ialah apa? Jasa yang membawa maksud bakti ataupun sumbangan. Jadi bermaksud Pukelang si J ini ataupun lollipop Pukelang si J ini merupakan gambar raja yang perkataan sama makna untuk fokus. Apakah itu fokus? Fokus ialah kata kunci arahan soalan. Maksudnya cikgu kalau nak masuk Dewan Peperiksaan, cikgu kita bawa lollipop ni boleh jawab karangan lah cikgu. Ya, bawa tak boleh, letak dalam pemikiran. Oh, letak dalam pemikiran. Ini nak kena ni. Bawa tak boleh tapi kena ingat letakkan dalam pemikiran. Jadi insya-Allah boleh jawab peperiksaan. Okey cikgu. Baik. Jadi saya dah terangkan teknik Pukelang si. Jadi jomlah kita tengok contoh soalan. Anak-anak murid saya dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, angguk ataupun buat thumb up. Okey, baik. Jadi kita tengok contoh soalan. Ini contoh soalan. Saya nak buka kepada anak-anak murid saya. Siapa yang nak baca ni? Angkat tangan. Silakan. Oh, Puniten. Silakan Puniten. Okey. Maklumat di bawah berkaitan kemalangan jalan raya menghuraikan pendapat anda tentang kemalangan jalan raya. Panjang huraian adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, baik. Jadi Puniten, berdasarkan ini, arahan soalan ini, apakah tema dia Puniten? Tema dia. Berdasarkan soalan ini, temanya ialah kemalangan jalan raya. Okey, betul. Kemalangan jalan raya. Macam mana kita nak tentukan, Aiman, iaitu diulang dua kali. Kemalangan jalan raya, dua kali diulang. Dan lagi satu di sini, kemalangan jalan raya. Bermaksud arahan soalan ini ataupun fokus soalan, tema soalan ini ialah kemalangan jalan raya. Baik, nanti saya akan bagi tiga bahan iaitu bahan pertama, kedua dan ketiga. Jom kita tengok bahan pertama. Okey, bahan pertama ini dalam bentuk teks. Jadi dalam bentuk teks ini bagaimana kita nak menganalisis, tetapi sebelum itu kan Aiman, kita mintalah siapa-siapa daripada anak-anak murid saya ni nak baca. Cepat. Angkat Siapa tangan. nak baca? Okey. Siapa? Silakan. Okey, silakan Afiq. Baik. Secara umumnya, kemalangan jalan raya disebabkan oleh sikap individu sendiri, meskipun tidak semua, tapi wujud segelintir pemandu atau penunggang kenderaan yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Mereka ini mungkin beranggapan bahawa mereka ialah seorang pengguna jalan raya yang sangat cekap dan penuh berhemah, sedangkan hakikatnya tidak. Kadar kes kemalangan di jalan raya negara kita adalah sangat tinggi dan jumlah kematian yang boleh dikatakan sangat menakutkan. Menurut kajian kini, pada tahun 2019, purata kes maut di atas jalan raya adalah sekitar 7,000 hingga 8,000 setahun.
jika dipuratakan sekitar 20 orang maut setiap hari di jalan raya negara ini. Okey, baiklah. Terima kasih Afiq. Jadi Afiq kan, apabila Afiq baca ni berdasarkan pukelang CJ ini kan, apakah fokus bahan satu ini Afiq? Sila jawab Afiq. Pada pendapat saya, fokus untuk bahan satu ialah punca atau sebab. Okey, betul. Punca ataupun sebab. Kita tengok punca ataupun sebab. Jadi Afiq, saya nak bertanya kepada Afiq kan, apakah daripada petikan ni, apakah yang membuktikan fokusnya punca ataupun sebab? Yang pertama, perkataan yang disebabkan. Okey, Dan yang baik. kedua, ayat segelintir pemandu atau penunggang kenderaan yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Okey, baik. Bagus. Bermaksud petikan ini fokusnya ialah punca, sebab ataupun faktor. Bagus. Okey. Jadi bahan satu punca, sebab ataupun faktor. Apabila kamu mengarang, kamu boleh ambil lah. Nak ambil punca, nak menggunakan perkataan punca saja, boleh. Nak menggunakan perkataan sebab saja boleh. Ataupun faktor, boleh juga. Baik. Kita pergi kepada bahan dua. Afiq, Aiman kejap. Afiq, Aiman tersasul-sasul. Aiman, jom kita pergi kepada bahan dua. Okey, cikgu. Bahan dua ni, Aiman biasa tengok tak ni? Macam biasa nampaklah cikgu. Kan biasa nampak je kan. Jadi kita bukalah kepada anak murid saya. Siapa nak tolong bacakan ni? Sila angkat tangan. Oh, cepat Punitan. Bagus, proaktif. Silakan Punitan. Okay, 7 tip keselamatan jalan raya. Langkah pertama, pakai tali pinggang keledah pada setiap masa. Langkah kedua, pakai dan ikat tali keledah, topi keledah. Langkah ketiga, jangan pandu laju dan awasi had laju. Langkah keempat, guna laluan pejalan kaki apabila melintas jalan. Langkah kelima, guna kerusi keselamatan kanak-kanak. Langkah keenam, jangan guna telefon bimbit semasa memandu. Langkah ketujuh, jangan mengikuti kenderaan lain terlalu dekat. Baiklah, terima kasih Punitan. Punitan, apabila Punitan baca tu tadi kan, pada pendapat Punitan lah, apakah fokus kepada bahan ini? Silakan Punitan, apakah fokus bahan dua ini? Fokus bahan dua ini adalah langkah ataupun cara ataupun inisiatif. Betul, langkah ataupun cara ataupun inisiatif. Bagus Punitan. Baik, ini baru bahan dua. Okey, kalau Aiman ingat tadi bahan pertama apa? Punca. Bahan kedua? Langkah. Jadi dalam karangan ni nanti kan Aiman, pelajar kena bagi punca dan langkah. Berdasarkan bahan. Tapi ingat, kita ada bahan ketiga. Jom kita tengok bahan ketiga. Bahan ketiga ini ialah seloka, iaitu seloka waspada selalu. Jadi Cikgu Linda, biarlah Cikgu Linda berseloka sedikit kan. Baik. Ingatlah wahai semua, sabar sentiasa ketika memandu. Janganlah memotong barisan, hargai nyawa sayang keluarga. Alahai janganlah gopoh, janganlah patuhi had laju yang ditetap. Janganlah kita mementing diri, bahaya datang maut menunggu. Marilah kita laksana kempen, berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat, sayang nyawa malang terhindar. Rasa nak menari pula dengan Aiman kan. Jadi saya nak beritahu Aiman sebenarnya Aiman, seloka ini ciri-ciri seloka mestilah ada sindiran. Jadi berdasarkan seloka ini dia ada sindir. Jangan gopoh lah kan. Jangan kita mementing diri. Jadi ciri-ciri seloka ini mesti ada sindiran. Baik, Cikgu Linda pun dah berseloka. Jadi siapa agaknya nak mengupas seloka ini? Seloka ini lebih kepada fokus dia apa? Siapa? Sila angkat tangan. Silakan. Okey, Arni. Silakan Arni. Apakah fokus kepada seloka ini? Fokus yang terdapat dalam bahan 3 ialah langkah, cara atau inisiatif. Okey, baik. Betul. Betul lah. Iaitu langkah, apakah fokus bahan 3? Langkah, cara ataupun inisiatif. Ingat ya,
Bahan 1, punca. Bahan 2, langkah. Bahan 3, Aiman? Cara, langkah, inisiatif. Macam tu, betul. Jadi, tetapi kan kita nak tahu juga manakah perkataan ataupun rangkai kata yang menunjukkan langkah ataupun cara ataupun inisiatif. Jadi Arni, boleh tolong bantu saya tak? Mana dia? Boleh cikgu. Rangkai yang terdapat dalam seloka itu ialah sabar sentiasa ketika memandu. Selain itu, kita janganlah gopoh patuhi had laju yang ditetap. Janganlah kita mementing diri. Akhir sekali, marilah kita laksana kempen berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Okey, baik. Jadi apa yang diperkatakan oleh Arni tadi, saya jelmakan. Inilah dia. Bermaksud yang berwarna kuning ini jelas menunjukkan langkah, cara ataupun inisiatif, iaitu seseorang itu haruslah bersabar ketika memandu. Selain pada itu, apa Aiman? Aiman olah sikit. Kita jangan gopoh, bawa relax-relax je kan. Dan yang paling penting, kita kena ada kempen berhati-hati di jalan raya. Berhati-hati di jalan raya. Okey. Kan? Baik, Okey? cikgu. Didik TV KPM